صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus lagi perbincangan kita dalam kelebihan selawat dan memahami isi lafaz selawat. Selawat Al-Ibrahimiyah, selawat yang kita baca yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu mengandungi 10 lafaz. 10 lafaz yang kita akan bincangkan satu persatu agar kita memahami apakah makna selawat yang kita baca itu. Apakah makna selawat yang kita baca itu? Mudah-mudahan kita lebih dekat dan lebih rasa semangat dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang lepas anda dah baca beberapa lafaz selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah satu risalah yang telah saya keluarkan nama dia lafaz selawat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah buku yang besar, kitabnya nama Jila'ul Afham, yang ditulis oleh seorang ulama, dan kitab ini telah ada terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Jila'ul Afham, keutamaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah dalam CD yang lepas para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita lafaz-lafaz selawat yang telah saya sebut. Cuma ada satu lagi kisah seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardahu. Ubay ini seorang sahabat yang masyhur. Kata Ubay, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ambillah peluang. Setiap kali anda sebut nama Nabi, kita terus berselawat. Sebab inilah peluang kita nak memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Sebagaimana yang telah kita bincangkan, orang yang paling bakhil iaitulah man zukirtu indahu falam yusalli alayya, orang-orang yang disebut namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berselawat kataku. Maka sebut nama Nabi awak tak kenal ya, awak tak tahu ya. Kita kata ini di antara manusia yang bermasalah. Ubay kata, qultu ya Rasulullah inni ukthirus salata alaik. Saya banyak sekali berselawat ke atas Nabi, ke atas Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Fakam aj'alu laka min salati, sebanyak manakah saya nak jadikan selawat tu dalam banyak zikir, munajat, doa saya, banyak mana saya nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syi't, selawatlah banyak mana yang kau suka. Mu nak banyak mana silakan, tidak ada had. Maknanya bilangan selawat itu tidak terhad. Banyak mana yang kau nak, kau selawat. Qultu ar-rubu', 1/4. Qala ma syi'ta, terpulang. Wa in zidta fa huwa khairun, tapi kalau kamu tambah lagi lebih baik bagimu. Qultu an-nisfu, 1/2. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun, kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Qal aj'alu laka salati kullaha, kalau itu aku jadikan semua selawat aku ataupun doa aku ni kepada Nabi, semuanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammak, kalau begitu keadaan kamu banyak selawat ke atasku, maka Allah SWT akan hilangkan kesusahan kamu. Wa yughfar laka zambuka, dan Allah Ta'ala ampunkan bagimu dosamu. Maka para jemaah sekalian, tanda dua kelebihan kita selawat. Yang pertama, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan kita, Allah Ta'ala akan hilangkan duka cita kita,
Allah Ta'ala akan hilangkan segala kepayahan yang kita lalui. Siapa nak senang hidup, siapa nak hilangkan wabak-wabak ini, siapa nak Allah Ta'ala permudahkan urusan dia, dan siapa nak Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, fa'akthir minas salah, hendaklah dia banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sentiasa selawat. Duduk diam-diam selawat. 10 kali kita selawat, kita berhenti, buat kerja lain, sambung pula. Biar boleh beratus kali setiap hari, insya-Allah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi, kata di muhakkik dia hasanun sahih. Baik. Itu satu kelebihan. Di antara lagi hadis Aus bin Aus, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari yang paling baik bagi kamu ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat ni hari diciptakan Nabi Adam. Dan fihi qubida, dia mati pada hari itu. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Wa fihi sa'qah, fa'akthiru alayya minas salati fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sebab selawat kamu itu akan dibawa kepadaku. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta? Ya Rasulullah, bagaimana Allah malaikat nak bawa selawat kami kepada Tuhan? Rasulullah sudah jadi tanah. Jadi ana dah hurai dalam siri lepas, maknanya masa tu sahabat belum dapat maklumat bahawa jasad anbiya tidak dimakan oleh tanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah SWT telah haramkan bumi daripada menyentuh ataupun makan jasad para anbiya alaihimus salatu wassalam. Hadis ini dikeluar oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Kita kata muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abkhalan nas man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil iaitulah orang yang disebut nama aku, dia tak selawat. Maka para jemaah sekalian, itulah beberapa hadis yang panjang, yang banyak kan, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita. Kemudian satu lagi hadis daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin al-As dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Bila kamu dengar tukang azan melaungkan azan, adalah kamu ikut apa yang dia kata. Kecuali di hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tukar kepada la haula wala quwata illa billah. Apabila selesai daripada jawab azan, ini hati-hati para jemaah sekalian, ramai orang tertinggal di sini. Selesai daripada jawab azan, summa sallu alayya. Ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ni adalah kamu selawat ke atasku. Selawat ke atasku. Fa inna man shalla alayya salatan, siapa dia selawat ke atas aku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah Ta'ala selawat ke atasnya 10 kali. Selepas selawat, summa salullaha liyal wasilah, kemudian hendaklah kamu minta dengan Allah Ta'ala al-wasilah, kuasa, syafaat, tempat yang tertinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Iaitulah satu tempat yang tinggi dalam syurga, hanya layak bagi salah seorang daripada hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akuna anahu, aku harap akulah orang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman sa'alallaha lil wasilah, siapa dia minta dengan Allah Ta'ala untuk kuasa syafaat tadi al-wasilah, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, jangan lupa kita setiap kali kita dengar azan, kita jawab. Bila sampai kepada akhir
azan, kita kata la ilaha illallah, kemudian kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ringkas, kemudian kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai ke akhirnya. Nabi kata apa? Siapa dia buat macam ni, siapa dia minta untuk aku ni dengan cara-cara tersebut, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak syafaat Nabi? Nak ke tidak? Jangan duk buat waktu orang duk azan. Ni tidak ni orang azan duk ya macam tukar ngi pasar pagi, ngi pasar borong juga dalam masjid. Kita kata la, setengah daripada muazzin pula kalau orang ceramah panjang azan pun dia tak mau. Kita kata masya-Allah, pahala yang begini besar kita nak gugurkan, kita kata la, jangan sekali-kali. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ana tak nak ulang balik lafaz-lafaz yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Kemudian saya nak pergi kepada di dalam lafaz selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam riwayat-riwayat tersebut, maka terkumpul padanya 10 lafaz. 10 kalimah. Yang pertama, tuan-tuan ingat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Maknanya dalam kalimah terkumpulnya daripada lafaz-lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkumpulnya 10 lafaz kalimah perkataan. Insya-Allah dalam masa yang ringkas ni saya ringkaskan 10 perbincangan ini supaya kita memahami makna selawat dan dapat kita menghayatinya betul-betul dan kita boleh menjiwai selawat itu dengan cara yang sempurna insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Yang pertama sekali kita pergi pada kalimah Allahumma. Apa makna Allahumma? Dengan makna ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Walihadza la tusta'malu illa fi talab. Ulama hadis kata tidak boleh digunakan kalimah Allahumma ini kecuali di dalam permohonan. Bila kita nak minta, kita kata Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Itu dia panggil permohonan. Kita nak minta, kita minta dengan Allahumma. Allahumma. Jadi di situ ada mim. Mim ni dia panggil huruf syafahiyun. Yajma'un natiqu bihi syafatai. Allahum. Dua-dua lidah. Dua-dua bibir mulut. Allahumma. Allahumma. Cuba kata Allahumma. Maka mim tu dua syafatai berkumpul, maka orang Arab menggunakan sebagai alaman alal jam'i, tanda simbol kepada terkumpulnya segala permohonan duduk di situ. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah dia kata ummu. Tu makna ibu, duduk di situ. Ummul kitab, ummul Quran. Maka kita tahulah, bila kalimah Allahumma ada mim di situ, bermakna kita minta dengan Allah Azza wa Jalla de segala hajat kita, segala keadaan kita dengan semua nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Bila kita kata Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu ya Allah, seolah-olah kita kata ad'ullah. Aku minta oleh Allah Ta'ala alladzi lahul asma'ul husna wa sifatul ula bi asma'ihi wa sifatihi. Itu maknanya dengan kalimah min terkumpul segala permohonan kita ni dengan nama-nama Allah Ta'ala, dengan sifat-sifatnya yang maha mulia. Maka kerana itulah kata ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata, Allahumma ay majma' ad-du'a. Kumpulan doa di situ. Kata di Abu Raja' Al-Utaridi, innal mim pada fi qawlihi Allahumma fiha tis'atun wa tis'un asman min asma'illah. Terkumpulnya 99 nama Allah Azza wa Jalla. Kata di An-Nadr bin Shumail rahimahullah, siapa dia kata Allahumma
faqad da'allah bijami'i asma'ihi. Orang ini telah berdoa dengan semua nama-nama Allah Ta'ala yang maha cantik, yang maha indah. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita mula selawat kita dengan Allahumma. Allahumma. Selesailah kita yang pertama. Tanda. Kalimah yang kedua, Allahumma salli. Salli. Ya Allah, berselawatlah. Apa makna selawat di sini? Selawat di sini, lafaz salli itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama, ad-du'a wa tabrik. Doa dan ucap berkat, memohon berkat. Yang kedua, salli dengan makna al-ibadah, salat. Maka kita ambil yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Wa salli alaihim ay ud'u. Doalah ke atas mereka. Wa salli alaihim. Dan Allah Ta'ala sebut, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Orang munafikin, mu jangan salat, mana jangan doa ke atas mereka. Jangan doa untuk mereka, jangan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, kalau kamu nak pergi tempat orang kenduri, kamu berpuasa, orang panggil, kita kena pergi. Kalau tak pergi, kecil hati tuan rumah. Maka kamu pergi. Kalau tak puasa, makan. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau kamu berpuasa, selawatlah. Maknanya, doalah kepada mereka. Ya Allah, berkatilah hidup dua pengantin, berkilah rezeki yang murah kepada bapak dia, ila akhiri. Jangan kata baca hadis pula, falyusalli, sama-sama rumah orang apa ni, orang nak kenduri, mari sejadah, saya puasa nak solat sini. Jangan salah buat benda pelik macam tu. Maka di sini para jemaah sekalian, ad-du'a naw'an, doa tu ada dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah, satu lagi dia panggil doa masalah. Doa ibadat ni maknanya kita doa dengan segala pujian, segala permohonan yang kita buat tu, kita tak minta apa-apa, tapi kita puji Allah Ta'ala, kita puja Allah, itu dia panggil doa. Doa ibadat. Satu lagi dia panggil doa masalah, mana doa permohonan yang kita minta, ya Allah berilah pada aku, ya Allah hilangkanlah penyakit COVID ini, ya Allah amankanlah dunia ini, ya Allah pulihkanlah orang-orang yang sedang sakit supaya mereka sihat. Itu dia panggil doa masalah. InsyaAllah dalam adab doa ni kita tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kepada syarah saya kepada kitab Perisai Muslim. Saya dah syarah lebih kurang 40 siri kuliah syarah kitab ni. Ambil kitab, kemudian tengok dalam rakaman kita di YouTube ada, dalam CD ada, tengok syarah dia tentang doa masalah dan doa ibadat. Jadi saya nak fokus kepada di sini. Maka doa yang disebut Allahumma salli, apakah makna doa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam selawat ini? Mana Allah Taala, ya Allah, salli. Mana kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah selawat, maknanya kita doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah curahkan rahmat, Allah angkatkan darjat, Allah Taala tinggikan kedudukan. Itu makna kita mohon dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah Ta'ala selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Ta'ala selawat atas 10 kali. Apa makna selawat daripada Allah Azza wa Jalla? Jawab dianya, salatuhu ala ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala selawat, maknanya Allah Ta'ala berikan rahmat, berikan keampunan, berikan maghfirah, berikan segala perkara yang baik-baik kepada kita. Mana kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta Allah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada kita rahmat, keampunan, maghfirah, segala perkara-perkara kebaikan yang telah kita minta. Maka bila kita kata Allah Taala selawat ke atas Nabi, ai sana'uhu alaih. Allah Taala puji Nabi kita, Allah Taala tinggikan darjatnya, Allah Taala zahirkan kelebihannya, Allah Taala muliakan dia. Masya-Allah, tabarakallah. Cukuplah itu dia panggil kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, muliakanlah Nabi kita Muhammad. Ya Allah, tinggikanlah darjat dia. Ya Allah, itu dia panggil. Kemudian Allah Taala selawat atas kita macam mana? Tuhan beri keampunan, Tuhan beri rahmat, Tuhan hilangkan segala bencana, segala tukfa hammuka tadi, segala perkara yang kita perlu, semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil timbal balas. Kita selawat untuk Nabi, Allah Ta'ala selawat untuk kita dengan rahmat, dengan keampunan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Baik.
Para jemaah sekalian, tanda. Ana terpaksa kena rengkah-rengkah je. Kalau kita nak baca memang sangat menarik. 10 kalimah ini cukup menarik. Lafaz yang ketiga ataupun kalimah yang ketiga, Allahumma salli ala jangan kira lah, itu huruf jar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Muhammad? Muhammad ini iaitulah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur. Nama dia Muhammad. Ismun manqulun minal hamdi. Nama yang diambil daripada alhamdi, daripada pujian. Daripada pujian. Yang mengandungi segala pujian ke atas orang yang dipuji dan mengandungi cinta dan kasih sayang serta penghormatan yang tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, innali asma. Aku mempunyai beberapa nama. Ana Muhammadun. Aku di Muhammad. Wa ana Ahmadu. Aku juga nama Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufr. Nama Nabi al-mahi, maknanya yang menghapuskan segala kekufuran di atas dunia. Pada zaman dia habis dah. Mekah, Madinah semua telah selamat. Alhamdulillah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan kita tak sebutlah nama-nama Nabi. Yang pentingnya, nama Nabi kita tu sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muhammad. Banyak lagi nama-nama yang orang sebut-sebut. Ada sebuah kitab tulis nama Nabi 200. Tetapi yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah beberapa nama yang disebut. Kita kata Alhamdulillah. Dan ada setengah dia nama, ada setengah dia sifat, ada setengah jadi orang campur-campur, ada yang mengatakan sampai 200 nama ataupun lebih. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya kalau kita kekalkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Allah Taala panggil dia, Allah Taala namakan dia Muhammad, ya'ti min ba'di ismu Ahmad, itu nama dalam Quran. Kemudian Nabi sallallahu sendiri telah menamakan dirinya yang mulia dengan beberapa nama sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Maknanya Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, selawatkanlah. Maknanya angkatlah darjat. Tinggilah kedudukan siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nama Nabi dalam Bukhari daripada Abdullah bin Amr, dia kata qala fi sifati Rasulullah, sifat Nabi dalam kitab Taurah, Muhammadun abdi wa rasuli samaitu al-mutawakkil. Ada juga nama Mutawakkil. Laisa bifazzin wala ghalizin, bukan orang yang kasar, bukan yang keras di punya perangai. Wala sakhabil aswaq, bukan orang suka duk bertempik di pasar-pasar. Dan ada lagi hadis ini dalam Bukhari panjang. Para jemaah sekalian, maka kita kenallah Nabi kita, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga Ahmad. Dua-dua nama ni maknanya nama yang terpuji. Nabi kata apa? Quraisy duk marah. Quraisy kata gila lah, mazammaman, kan? Quraisy duduk cerca gitu, tapi Nabi kata aku bukan ada cerca, wa ana Muhammadun, aku ni yang dipuji, bukan yang dicerca. Jadi orang Quraisy bukan cerca aku, dia cerca orang lain yang tak jumpa orang. Itu kadang-kadang kita ni, kita nak marah orang, tapi kita buat gelaran-gelaran yang menyebabkan orang itu terkeluar daripada cercaan kita. Sebab gelaran yang dia buat, maka itu salah. Baik. Kalimah yang ketiga, yang keempat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad maknanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ke keluarga Nabi? Keluarga Nabi ni maknanya keluar, Allahumma salli ala Muhammadin makna keluarga Nabi. Bila kata ali makna keluarga, anak beranak dia, kan? Anak beranak dia. Maka di sini para ulama telah berbeza tentang alun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam selawat. Ada 4 perkataan, ada 4 qaul. Yang pertama, man hurrimat alaihimus sadaqah. Ini hak paling jelas sekali. Namanya keluarga Nabi itu iaitulah orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Jadi anak-anak dia, hak keluarga Nabi ni tak boleh terima zakat. Sebab hati-hati sekarang ni orang mengaku nak jadi keluarga Nabi, kan? Saya ni keturunan Nabi, tapi duit zakat pergi ambil juga, itu tak boleh. Keluarga Nabi tak boleh zakat. Yang kedua,
inna alan nabi sallallahu alaihi wasallam hum zurriyatuhu. Keluarga Nabi itu iaitulah zuriat dia. Dan isteri-isterinya khassah. Makna dua pandangan ini jelas. Keluarga Nabi satunya utama sekalinya mereka yang tak boleh ambil zakat. Iaitulah Bani Hashim kan. Daripada keturunan dia Bani Hashim. Yang keduanya siapa dia? Zuriat dia. Anak cucu dia dan isteri-isterinya khas. Yang ketiga dalam bab selawat, dalam bab zakat jelas. Dalam bab selawat inna ahlahu sallallahu alaihi wasallam hum atba'uhu ila yaumil qiyamah. Dalam bab selawat ini iaitulah pengikut-pengikut Nabi sampai hari kiamat. Pendapat yang ketiga ini iaitu yang dipilih oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Nawawi kata dalam bab selawat kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, termasuklah kita sendiri. Maknanya kita selawat, kita doa untuk kita juga. Wallahu alam. Yang keempat, alun Nabi, iaitulah orang-orang yang atqiya, orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya. Itu lebih kurang itu. Ya, atba' tadi pun pengikut-pengikut dia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pasal itulah kata ahli syair, atba'un Nabi, alun Nabi hum atba'u millatihi. Keluarga Nabi itu ialah orang yang ikut ajaran dia. Minal Arabi wal Ujmi was Sudani. Lau kana, kalaulah tidaklah keluarga Nabi itu orang yang beriman, sallal musalli ala tari Abi Lahab, orang akan selawat juga kepada Abu Lahab. Abu Lahab kan pak saudara Nabi. Jadi dia tak masuk sebab dia sudah kafir. Wal iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu makna keluarga Nabi yang paling utama sekali, iaitulah keluarga Nabi, keturunan dia yang tak boleh terima zakat. Ya, ada sebahagian ulama mengatakan, termasuklah pengikut-pengikut dia sampai kiamat. Ini yang dipilih oleh Al-Imamun Nawawi, rahimahullahu ta'ala wa radiya'anhu. Baik, lafaz yang kalimah yang ketiga, wa azwaji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa azwajihi wa zurriyatihi. Kan? Wa azwajihi, isteri-isteri Nabi. Siapa dia ke isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam Al-Quran Allah Taala sebut zauj. Dalam kitab fiqh kata zaujah, zaujah. Sebab dia nak beza antara zaujun zaujah. Tambah tahu. Kan kalau tak tambah tahu tak tahu tukar mana suami mana isteri. Baik. Tapi dalam Quran kata uskun anta hi Adam wa zaujuka. Dia tak kata zaujatuka, zaujuka. Biasanya bila sebut zauj, maknanya pasangan suami isteri yang baik-baik. Tapi kalau isteri tak baik, Allah tak panggil zauj. Contohnya dalam kisah wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Taala buat bandingan kepada orang yang beriman tu, lillazina kafaru, bagi orang yang kafir, siapa dia? Imra'ah tu perempuan kepada Nuh dan perempuan kepada Lut. Dia tak kata zauj. Sebab zauj ini pasangan yang intim, yang baik. Kita ini pun kadang-kadang kita salah juga guna ayat ni. Dan sama juga dengan Asyah. Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Taala buat bandingan kepada orang beriman, imra'ata, perempuan Firaun. Dia tak kata zauj Firaun. Tengok ada huraian situ. Saya tak nak hurai panjang sini. Nanti kita tengok dalam ilmu dalam bab tadabbur baru kita sedap kan. Maka kita kadang-kadang bila tengok jalan isteri, orang tengok, ni siapa ni? Ini patut kata isteri saya lah, zauji. Kita kata, dak ini orang perempuan saya. Lah. Allah Taala beza di antara perempuan dengan isteri kepada orang yang beriman dengan tidak beriman. Tengok dalam ayat Quran ni. Tuan-tuan tanda. Surah Al-Masad, wa imra'atuhu, bininya Abu Lahab kan. Wa imra'atuhu, bini Nuh dengan bini Lut yang tak beriman. Surah At-Tahrim ayat 10. Isteri Firaun, dia beriman tapi Firaun kafir. Surah At-Tahrim ayat 11. Baiklah para jemaah sekalian. Isteri Nabi radhiyallahu anhunna wa ardahun. Ada juga lapak yang diguna imraati akhir. Dia tak guna zaujati. Sebab waktu itu dia mengandung. Jadi mengandung ni sesuai kepada imra'ah. Baik. Para jemaah sekalian, siapa ke isteri Nabi radhiyallahu anhunna?
yang kita kena hormat, kita kena mulia, kita selawat. Bila kita selawat, kita ingat kepada nama-nama ni, insya-Allah. Jangan jadi macam puak Syiah tu duk cerita isteri Nabi, itu orang mulut busuk, jangan ambil peduli dengan dia, kan? Yang pertama sekali isteri Nabi Khadijah, saya sebut nama Khadijah binti ataupun bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi kita kahwin di Mekah dan Nabi kita tak kahwin dengan orang lain sewaktu Khadijah masih ada. Dan ibu Khadijah ni ibu kepada anak-anak Nabi lain daripada Ibrahim, dan dia dikenali dengan nama khairu nisa'il ummah, sebaik-baik nisa bagi perempuan umat ini Khadijah, dan dia telah memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan segala perkara yang dia miliki, dan dialah perempuan yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala hantar mari malaikat Jibril untuk menyampaikan salam kepada Khadijah, wabashirha bibaitin fil jannati ma'a qasab, Masya Allah, tabarakallah, ila akhirih. Maknanya besar sangat kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, setelah Khadijah wafat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah yang agak sudah berumur. Kemudian Nabi kita kahwin dengan As-Siddiqah binti Siddiq. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Yang keempat, Nabi kita kahwin dengan Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar bin Khattab. Dua sahabat besar mertua. Abu Bakar anak dia Aisyah, Umar anak dia Hafsah. Kemudian yang kelima, Nabi kita kahwin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Bapa dia ketua kafir, anak dia jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Nabi kita kahwin dengan Ummu Salamah, nama dia Hindun binti Umayyah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Nabi kita kahwin untuk membantu dia. Masya Allah. Yang ketujuh, Nabi kita kahwin dengan Zainab binti Jahshin, anak kepada makcik dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Maknanya sepupu, kan? Yang ke-8, Nabi kita kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah, terkenal dengan nama Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Sebab apa? Dia ni, kalau zaman kita ni, NGO yang bagi kebajikan kepada orang miskin. NGO, saya nak syorkan kepada NGO yang duk jaga makan orang miskin ni, buatlah nama NGO Sayyidah Zainab Al-Hilaliyah, Zainab binti Khuzaimah. Sebab apa? Kerja dia terkenal dengan nama Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-9, Nabi kita kahwin dengan Juwairiyah binti Al-Haris, daripada Bani Al-Mustalik. Yang ke-10, Nabi kita kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapa dia ketua Yahudi, anak dia jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, Nabi kita kahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, iaitulah mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, sangat-sangat menarik bila kita baca tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuan kita ini nak memahami siapa mereka. Bila kita selawat wa ala azwajihi, ingat isteri Nabi ada 11 orang. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kita berpindah kepada kalimah yang ke-6, zurriyatihi wa zurriyatihi. Siapa dia zuriat Nabi? Zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah daripada keturunan dia, anak cucu dia, itu dia panggil zuriat. Al-aulad wa auladihim. Anak, cucu, cici, ciak, cek, semua tu dia panggil zuriat. Dia panggil zuriat. Kita ni ada 3 cabang. Al-usul, siapa dia? Ayah, nenek, atuk, itu dia panggil usul. Kemudian al-furu', ranting. Siapa dia? Furu' ni. Ni. Anak, cucu, cici. Satu lagi dipanggil hawashi, orang keliling kita, iaitulah adik-beradik kita. Makcik-makcik kita, itu dia panggil hawashi, kan? Hawashi. Baiklah. Bila kita kata zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Maka itu dia panggil anak cucu dia. Cuma orang duk bincang, biasa anak cucu ni mari daripada anak. Anak, sebagaimana kata di ahli syair, banuna hum banu abnaina. Anak cucu kita iaitulah dari keturunan anak-anak kita. Anak kita.
Barulah dia jadi bin kita. Tak? Contohnya, Anas. Anas boleh anak nama dia Unais. Unais bin Anas bin Abdul Basit. Tak? Ammar bin Amir bin... Mana? Tapi, wa banatuna, anak perempuan kita, banuhunna banul ajanib. Anak dia, anak orang lain. Sebab dia akan bin kepada bapak budak tu. Tetapi, di dalam zuriat Nabi SAW, yadkhulu fiha auladul banat, adakah masuk anak-anak di sebelah perempuan? Kan? Anak Fatimah radhiyallahu anha, Hasan, Husain, kemudian mari cucu-cucu dia ni, maka kata di para ulama, mereka telah bersepakat mengatakan bahawa auladu Fatimah, anak cucu Sayyidah Fatimah, min zurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-matlub lahum minallahi salah. Tak usah duduk pertikaian lagi lah. Kita tak usah duduk cari syiah. Puak kita, Ahlus Sunnah pun kita mengatakan zuriat Nabi, iaitulah anak cucu dia, walaupun termasuk di kalangan yang Ahlul Bait yang datang daripada Fatimah radhiyallahu anha. Nabi kata, inna ibni haza sayyidun. Nabi panggil cucu dia, Sayyidina Al-Hasan, sebagai ibni. Ini anak aku ni. Anak aku ni, Sayyid. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada kalimah yang ke berapa dah? Yang ketujuh, iaitulah Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim. Siapa dia Ibrahim? Ibrahim Al-Khalil. Nama Ibrahim tu, nama dia dengan bahasa dia panggil Suryaniyah. Makna dia Abun Rahim. Makna apa? Abun Rahim. Bapa yang sangat kasih sayang, yang sangat lemah lembut, itu Abun Rahim. Jadi dalam dunia ni ada 3 bapa. Tanda, dalam dunia ni 3 bapa. Bapa yang pertama, Adam. Daripada Adam tersebarnya manusia. Kemudian, gap dia berhenti di zaman Nabi Nuh AS. Ramai yang sudah mati, tinggal lagi Nabi Nuh, zuriat dia dan beberapa orang yang berada di atas bahtera Nabi Nuh. Itu dia panggil Al-Abusani, bapa yang kedua. Kemudian mari yang ketiga, iaitulah Sayyidina Ibrahim AS, terkenal dengan nama Abul Anbiya, Imamul Hunafa. Sebab apa? Daripada keturunan Ibrahim AS, marinya anak cucu dia, Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah kita, kaitan kita dengan Ibrahim cukup besar. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Gi Mekah, tawaf. Cari Kaabah. Ibrahim. Jadi setiap masa kita sebut nama Nabi Ibrahim AS, doa waktu pagi. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah Ta'ala namakan Ibrahim itu imam. Inna Ibrahim kana ummatan, ummah. Seorang dia tu ummah. Qanitan, orang yang sangat tunduk pada Allah Ta'ala. Hanif, mulia, murni dia punya kepahaman dan pegangan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Ibrahim di antara Nabi yang cukup prihatin dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia yu'awiz ni buat doa perlindungan kepada anak cucu dia, sebagaimana Ibrahim buat perlindungan kepada Ismail dengan Ishak. Baca tuan-tuan. Kalau kita tengok budak kecil, jangan duk kata, oi comelnya budak ni, geramnya aku baby ni cubit. Buat berapa duk cubit anak orang? Teriak habis. Tak? Bila kita tengok budak comel, kita kata, kita doa. Ni, doa Nabi baca. Nabi kata, Ibrahim doa dah kepada anak dia. Kata belakang. Bila tengok baby, kita kata, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu doa. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada gangguan syaitan dan benda-benda yang melata yang tak baik. Ni budak kecil, mana dia tahu nak lari, kan? Dan daripada penyakit ain yang merusakkan anak ini. Masya Allah, tabarakallah. Ibrahim banyak sekali sifat-sifat dia dan sangat sayang dia kepada kita. Kata Nabi SAW, laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Aku jumpa dengan Ibrahim pada malam aku Isra, Mi'raj. Kan? Dia kata, ya Muhammad, aqri ummataka assalam, minni salam. Muhammad SAW, sampaikan daripada aku pada umatmu salam.
Ibrahim kata apa? Salam. Dengar tuan-tuan. Ceritakan kepada mereka bahawa syurga ni buminya turbah, buminya kosong. Airnya bersih, tapi qi'an. Buminya subur, airnya bersih, tapi qi'an. Qi'an ni tanah kosong. Habis macam mana kita nak suburkan dengan tanaman? Tanaman dianya, kata, Subhanallah, wallahu, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tanaman syurga. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dipanggil tanaman syurga. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kalimah yang ke-8. Wabarik. Jadi, kata di para ulama, kenapa Allah suruh kita selawat, Nabi SAW suruh kita selawat, Allahumma salli Muhammadin kama sallai ta'ala. Sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Biasanya bila kita buat bandingan, yang dibanding itu tentulah lebih besar. Macam kita tengok kata anak kita, anak, mau belajar sungguh-sungguh. Biar jadi macam tuan guru Syekh Kabir, Syekh besar. Jadi, Syekh tu lebih alim daripada anak kita sebab tu. Jadi dalam ni, selawat ke atas Nabi SAW seperti selawat ke atas Ibrahim. Sedangkan Nabi kita ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan ke atas keluarga Ibrahim. Jawab dianya, Ibrahim tu bapa. Menghormati orang yang lebih dulu. Dan keluarga Ibrahim, kalau nak banding dengan keluarga Nabi, keluarga Ibrahim lebih besar. Sebab apa? Keluarga Nabi, sebaik mana mereka, sehebat mana mereka, tidak ada lagi yang diangkat menjadi Nabi selepas dari Nabi wafat. Nabi kita akhirul anbiya. Tapi Masya Allah, keluarga Ibrahim, berapa orang lagi Nabi-Nabi sampai ke, termasuklah Nabi kita sendiri, sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Nabi Ismail, daripada Ibrahim. Mana kita kata, keluarga Nabi Ibrahim lebih mulia sebab di kalangan mereka nubuwah, ramai yang telah menjadi Nabi, nak bandingkan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lapak yang ke-8, wabarik, ya Allah berkatilah. Apa makna berkat? Berkat dengan makna an-nama wa ziyadah wa tabri wa du'a. Ya Allah suburkanlah, besarkanlah, tinggilah darjat. Itu makna kita berkat. Semoga Allah Taala memberkati tuan. Mana Allah Taala beri kepada kamu ni kesihatan, subur dia punya, kalau perniagaan yang maju, kalau kehidupan yang baik, kalau keluarga yang sempurna, kan, keluarga yang harmoni, itu makna berkat. Allah, kita kata barakallah. Wa barakahullah, boleh. Baraka alaih wa barakalahu, itu doa dengan berkat. Dan dalam doa yang kita baca, di antara doa yang Nabi ajar dalam doa kunut, wa barikli fi ma ataitai. Ya Allah berkatilah kepadaku apa yang kau anugerahkan. Mana bila kita Tuhan beri berkat pada kita, maknanya Allah Taala beri kebaikan, subur, nikmat, segala perkara yang baik. Itu mana berkat. Dalam hadis Sa'ad, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah Ta'ala berkat kepadamu dan harta bendamu. Mana kalau orang beri benda, barang-barang pada kita, kita kata barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah Ta'ala barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah Ta'ala berkat pada kamu. Itu makna berkat. Artinya Allah Ta'ala tinggikan darjah. Allah Ta'ala beri benda-benda yang baik kepada keluarga Nabi yang berterusan sampai bila-bila. Itu makna berkat, barakah. Jadi kita sekarang ni kalau sebut berkat, makna lain. Jumpa dengan ustaz, ustaz nak salam sikit, ambil berkat. Ustaz ngajar lari. Tak. Barakah ulama itu bukan setakat duduk salam cium tangan dia, tapi berkat dia tahu apabila kita dapat menimba ilmu daripada dia. Itu mana berkat. Baiklah para jemaah sekalian, dua kalimah yang terakhir, yang ke-9 innaka hamidun, yang ke-10 majid. Mana engkaulah yang terpuji ya Allah. Innaka hamid, engkaulah yang terpuji. Dan yang terakhir, majid, yang maha agung, yang maha tinggi darjat. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, itulah di antara adab. Bila kita puji, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, kita mula dengan permohonan, Allahumma, kemudian kita akhir dengan puji Allah Ta'ala, innaka hamidun majid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 10 lafaz, ataupun 10 kalimah, di dalam selawat yang sahih ini dapat kita hayati, dapat kita amalkan dan dapat kita perhati. Mudah-mudahan bila kita berselawat kita terasa bahawa dekatnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga baginda, dengan zuriat dia, dengan Nabi Ibrahim dan juga zuriat-zuriat dia, dan juga kita memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa dalam siri yang ketiga pada minggu hadapan hari Jumaat yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung
qa'idatun fid da'wati wal azkar, beberapa kaedah di dalam berdoa dan berzikir, dan juga beberapa tempat yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan panduan untuk kita berselawat dalam beberapa tempat dan juga masa. Insya-Allah para jemaah sekalian, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. من يصلي مرة 10